Seterusnya, hari ini di Siaran Selamat Pagi Malaysia juga kami berkongsi pada anda masih lagi berkenaan dengan vaksin. Ini topik yang sering kali dibincangkan sebenarnya, tetapi kita nak memperincikan dengan lebih mendalam bagaimana kesan sampingan vaksin atau risiko jangkitan COVID-19 mana yang anda perlu pilih. Jadi seorang tetamu kami bawakan di studio hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu. Selamat datang diucapkan kepada Dr. Ahmad Luqman Ahmad Syuhaili selaku Presiden Pertubuhan Kesihatan Jantung Malaysia MyHeart, juga selaku Pegawai Perubatan Pasukan Mobilisasi COVID-19. Kepada Dr. Selamat pagi. Selamat pagi. Hujung minggu bersama dengan kami ini adalah satu bentuk pengorbanan sebenarnya untuk memberikan perincian kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini berkenaan bagaimana untuk kita membuat penilaian antara kesan sampingan vaksin dan juga kesan sampingan ataupun risiko jangkitan COVID-19 ini. Tapi terlebih dahulu mungkin doktor boleh berikan sedikit pengenalan ataupun mukadimah berkenaan MyHeart ni. Doktor silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia kepada semua penonton. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM, terutamanya kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya berkenaan dengan isu yang masih relevan sekarang ini. Tadi juga diberitahu oleh pihak RTM bahawa kes sekarang ini merupakan kalau semalam kes kita adalah kes yang paling tinggi iaitu 15,902 kes yang baharu. Jadi satu hal yang kita patut ambil serius dan bagaimana juga peranan semua pihak dalam memastikan bahawa isu pandemik ini segera berakhir. Dan kalau kami dalam NGO, kami merupakan salah satu NGO kesihatan yang mana membantu usaha kerajaan dalam nak memastikan bahawa pandemik ini segera berakhir. Dan apa yang kami fokuskan adalah untuk memastikan kesedaran kesihatan itu dapat sampai kepada semua pihak. Dan Alhamdulillah kami bekerjasama dengan kerajaan menerusi NATMA yang mana kami telah masuk secara outreach ke pedalaman memberikan penerangan tentang vaksin iaitu pada program ABC iaitu Agensi Basmi COVID-19. Kita ada masuk ke kampung orang asli dan mendaftar mereka untuk mendapatkan vaksin. Jadi kita harap kesedaran kesihatan ini sampai kepada semua pihak. Itu fokus kami yang pertama. Fokus kami yang kedua adalah MyHeart juga ada melakukan program-program kesukarelawan yang mana dalam pandemik ini kita mengerahkan kesukarelawan kita dalam program mobile vaccination. Yang mana program ini telah berjalan selama 1 bulan dan kita mensasarkan terutamanya pada golongan pelajar. Yang mana pelajar-pelajar ini kita menanamkan nilai-nilai sukarelawan, nilai-nilai tanggungjawab, nilai saling tolong-menolong dalam isu COVID-19. Dan terakhir sekali adalah kami juga membantu seluruh masyarakat memberikan bantuan terutamanya dari segi perubatan dalam fasa sekarang ini dalam menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, memandangkan doktor ada memberikan penerangan, MyHeart melakukan banyak cara ya untuk ke kawasan pedalaman terutamanya memberikan penerangan tentang vaksin. Bagaimana tak kesedaran mereka sewaktu seawal petugas-petugas MyHeart tiba di sana? Apakah respon awal mereka pada ketika itu tentang vaksin? Ya. Jadi apa yang saya pengalaman saya lah ketika saya berhadapan dengan masyarakat di luar, kadang-kadang mereka masih tidak faham apakah itu vaksin dan kebanyakan mereka pada mulanya mereka menolak vaksin. Okey. Atas alasan? Atas alasan kerana kerisauan mereka kerana kesan sampingan seperti ada yang beranggapan bahawa vaksin ini boleh membunuh mereka, ada beranggapan bahawa vaksin ini merupakan konspirasi orang-orang luar. Jadi ini perkara yang kita perbetulkan dan apabila penerangan kita berikan, alhamdulillah saya melihat bahawa mereka telah memahami isu vaksin ini dan akhirnya mereka dapat menerima isu vaksin. Itu yang kita harapkan sesuai dengan saranan WHO dan juga SDG, dan kita sangat berharap agar semua pihak dapat bersama-sama dengan pihak kerajaan utamanya dalam menangani isu ini. Okey, cerita dia sekarang ni kesan sampingan vaksin ataupun risiko jangkitan ni saya rasa ramai dah maklum sebenarnya. Yalah, kita dah bertahun-tahun menghadapi COVID-19 ini.
ini kan ramai yang dapat boleh membezakan bagaimana sebenarnya kesan sampingan itu peratusnya hanyalah sedikit sahaja jika dibandingkan dengan kesan ataupun risiko daripada mereka mendapat jangkitan tersebut. Tapi setakat ini, hampir 2 tahun ini, bagaimana doktor sendiri melihat perubahan dari sudut persepsi masyarakat Malaysia tentang penerimaan vaksin daripada seawal pandemik ini bermula sehingga sekarang? Alhamdulillah, sebenarnya penerangan yang kita perlu berikan itu adalah sangat berguna lah. Terutamanya sebenarnya dalam aspek kesedaran kesihatan ini, yang mana kita memfokuskan kepada golongan-golongan yang perlu mendapatkan vaksin, itu yang lebih utama. Sebab kadang-kadang pesakit ini mereka beranggapan bahawa apabila mereka mendapat penyakit, banyak penyakit, contohnya seperti sakit jantung ataupun darah tinggi, kencing manis, mereka beranggapan bahawa mereka tidak layak untuk menerima vaksin. Padahal sebenarnya apabila kita berikan penerangan tentang vaksin ini, kita kena utamakan kepada golongan-golongan yang mempunyai banyak penyakit, seperti contohnya pada fasa kaunseling yang saya berikan kepada pesakit-pesakit saya yang mereka ini perlu mencuci darah 3 kali dalam setiap minggu. Ada yang menolak pada awalnya, tetapi apabila kita berikan penerangan, mereka faham bahawa mereka adalah golongan yang perlu diutamakan, kerana apabila mereka mendapat COVID-19, mereka adalah golongan-golongan yang paling teruk kesannya akibat daripada komplikasi COVID-19 ini. Dan pengalaman saya, apabila saya dalam 1 tahun ini, setelah penerangan demi penerangan diberikan, maka saya dapat lihat respon yang baik sebenarnya daripada pesakit yang sekarang ini. Mereka malah meminta bahawa untuk proses vaksin mereka dipercepatkan. Ini suatu perkembangan yang baiklah saya lihat dan perlu diteruskan pada masa akan datang. Satu lagi, kalau mungkin doktor boleh kongsikan juga, sebab ada situasi yang mungkin saya boleh kongsikan ataupun yang ramai sudah pun sedia maklum, setelah mereka mendapatkan suntikan pertama, kemudian selepas itu mereka mendapat simptom seperti demam, batuk, sesemua dan sebagainya. Tapi bukan disebabkan oleh kesan sampingan vaksin, tetapi mungkin mereka sudah terkena jangkitan dan sebagainya. Jadi kerisauan mereka adalah tempoh waktu untuk mereka mendapatkan suntikan kedua itu mungkin akan sedikit terganggu. Jadi kerana itu mungkin ada timbul kerisauan dan sebagai kegusaran dan sebagainya. Mungkin ada sedikit perincian daripada doktor bagaimana untuk sedikit meredakan kegusaran mereka sekiranya mereka dijangkiti COVID-19 selepas menerima dos pertama. Okey, kesan sampingan vaksin ini yang paling kerap adalah 1 kes daripada 10 kes, yang mana kita tak perlu risau, kerana kes kesan sampingan yang berlaku adalah gejala yang ringan dan hanya bersifat sementara saja. Jadi setelah menerima dos yang pertama ataupun dos yang kedua, jika berlakunya demam, keletihan ataupun sakit di bahagian yang divaksin, itu merupakan hal yang biasa dan tak perlu kita risau. Dan sepanjang tempoh untuk kita nak menunggu dos yang kedua, misalkan ada gejala-gejala yang ringan ataupun mungkin ada jangkitan yang terkena pada diri kita, kita hanya berjumpa dengan doktor dan kita memastikan bahawa diri kita ini berada dalam keadaan sihat sebelum kita mendapat dos yang kedua. Dan mungkin sebelum kita nak mendapatkan vaksin, baik dos pertama ataupun dos yang kedua, doktor akan bertanya tentang mungkin ada gejala demam ataupun ada cirit-birit dan sebagainya yang menunjukkan tanda-tanda jangkitan. Jadi kita sarankan kepada mereka ini supaya mereka ini sembuh dulu daripada gejala tersebut, dan baru setelah itu mereka mendapatkan vaksin. Jadi kesan sampingan ini, terutamanya kesan yang teruk, hanya berlaku 1 kes dalam 10,000 kes sahaja. Berarti sangat jarang berlaku, dan suatu hal yang tak perlu kita risau. Walau bagaimanapun ada langkah yang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana melakukan prosedur setelah vaksin itu. Kita perlu menunggu 15 hingga ke 30 minit untuk memastikan mereka ini benar-benar terhindar daripada
gejala yang teruk kesan daripada vaksin. Saya yakin ramai sebenarnya sudah melalui proses itu, waiting time, period time-nya antara 15 ke 20 minit selepas mendapat suntikan vaksin. Kalau kita bercerita berkaitan dengan kesan sampingan lagi, kesan sampingan yang berbeza daripada setiap suntikan vaksin daripada brand, jenama yang berbeza, contohnya Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Jadi ini membuatkan masyarakat Malaysia, ada sesetengah masyarakat Malaysia, bukan semua, yang memilih, mereka rasakan mereka ingin membuat pilihan jenis vaksin yang boleh disuntik untuk mereka, tapi mereka tidak mempunyai pilihan tersebut. Atas alasannya sebab mempunyai kesan sampingan yang berbeza lah. Jadi kalau doktor boleh berikan perincian yang lebih lanjut sebenarnya bahawa kesan sampingan itu tidak memberikan satu indikator sama ada mereka benar-benar 100% terlindung daripada jangkitan virus COVID-19 tersebut. Okey. Pertama sekali, kesan sampingan vaksin. Apa yang pihak doktor lakukan sebelum seseorang itu menerima vaksin adalah melakukan kaunseling dan melakukan konsen, persetujuan daripada pesakit. Maka kita akan melihat adakah seseorang itu mempunyai penyakit-penyakit yang serius yang kadang-kadang memerlukan juga pemilihan vaksin. Tetapi ini dalam kes yang tertentu sahaja. Secara umumnya, vaksin yang telah dipakai di Malaysia adalah vaksin yang telah diluluskan oleh National NPRA, iaitu National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang mana keberkesanan dan keselamatan vaksin, tak kisah vaksin apa, itu adalah terjamin. Malah kajian yang terbaru yang dikeluarkan oleh New England Journal of Medicine menunjukkan bahawa sebenarnya vaksin jenis Sinovac sebenarnya mempunyai keberkesanan yang sama dengan Pfizer. Dan keberkesanan yang telah ditetapkan oleh pihak NPRA adalah melepasi 50%. Berarti tidak ada apa orang kata kelebihan mana-mana vaksin yang diterima oleh kita. Walau bagaimanapun dia bergantung kepada kes-kes yang tertentu yang akan dinilai oleh pegawai perubatan sebelum seseorang itu menerima vaksin. Nak cerita berkaitan COVID-19, kita tak tahulah selepas ni masa depan bagaimana nasib kita semua kan. Tapi kalau kita backtrack sikit, lihat sikit sejarah berkenaan dengan influenza, case dan sebagainya. Ada influenza tak pakai vaksin, ada virus yang menggunakan vaksin, contohnya polio dan sebagainya. Ada juga sesetengah penyakit virus yang tidak mencapai pun imuniti kelompok, tetapi kebanyakannya sudah divaksin dan virus tersebut eradicate, hilang secara perlahan-lahan dalam komuniti. Jadi bagaimana kalau doktor boleh berikan sikit jaminan sebenarnya vaksin ini adalah antara jalan yang terbaik untuk kita sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19 ni? Okey. Jadi saya menyokonglah usaha penuh yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa 80% daripada rakyat kita menerima vaksin. Dan kita dapati sekarang ini kadar vaksinasi pada setiap hari itu meningkat sehingga hampir ke 500,000 dos pada setiap hari. Ini suatu hal yang baik yang perlu kita teruskan. Kerana ini merupakan salah satu pencegahan yang kita boleh lakukan untuk memastikan bahawa pandemik ini segera berakhir. Dan saya tidak menafikan bahawa apa yang saya lakukan di hospital ataupun di lapangan, seperti pengesanan kes ataupun sampling, mengambil sampel dan sebagainya, dan kita menguruskan pesakit-pesakit COVID-19, itu merupakan satu hal yang penting juga. Tetapi dari segi vaksinasi ini, saya boleh analogikan vaksinasi ini sebagai payung yang mana memberi perlindungan kepada kita. Seandainya kalau kita dalam keadaan hujan, kita tak mempunyai payung, kita akan basah kuyup. Begitu juga vaksin. Seandainya kalau kita tak menyediakan perlindungan dalam diri kita, bukan sahaja diri kita ini akan mudah terkena penyakit, tetapi orang-orang yang berada di sekitar kita juga mampu untuk mendapat kesan jangkitan COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat, payung ini melindungi seseorang dan orang lain, tetapi vaksin ini bukan suatu hal yang membuatkan seorang itu kebal. Sebab kalau payung itu kalau kita pakai, mungkin ada lecak dan
hujan, tempias hujan itu akan kena juga kepada kita. Berarti vaksin ni bukan 100% efektif, tetapi minimum dia memberikan perlindungan kepada kita supaya kita ini terhindar daripada gejala-gejala yang teruk sehingga menyebabkan kita masuk ke ICU dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Jadi dalam kes COVID-19 ini saya berharap agar usaha vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik sama macam dulu, kes-kes yang dulu. Kes-kes yang dulu mungkin kalau kita lihat capaian mereka agak tinggi dan akhirnya menyebabkan imuniti kita ini terbentuk dan akhirnya komuniti yang berada di tempat kita itu dapat dilindungi daripada COVID-19. Itulah antara yang kita boleh kongsi pada anda bagaimana kelebihan sekiranya kita mendapat suntikan vaksin jika kita bandingkan kesan sampingan daripada vaksin tersebut. Kalau pada pengamatan Dr. Sri setakat ini, apakah antara kesan sampingan yang paling teruk pernah dilaporkan di Malaysia? Sebab kalau sebelum ini kecoh di Malaysia berkenaan blood clot, pembekuan darah disebabkan oleh vaksin AstraZeneca dan sebagainya. Tapi berbulan sudah pun lalu, kita setakat ini tidak lagi dengar mana-mana setakat ini. Alhamdulillah di Malaysia tidak ada lagi kesnya. Jadi kesan sampingan paling teruk kalau doktor boleh kongsikan setakat ini kepada penonton supaya kalau mereka tahu berkenaan dengan situasi ini mungkin boleh memberikan mereka sedikit bayangan bahawa vaksin ini sebenarnya tidaklah seteruk yang mereka jangkakan. Walau bagaimanapun saya kena mengakuilah terdapat kes yang sangat jarang berlaku, iaitu satu kes daripada 10,000 kes yang ada kesan sampingan seperti mana yang Shu katakan tadi, iaitu blood clot, thromboembolitis, pembekuan darah berlaku. Dan kes ini ada satu kes yang saya lihat di hospital, pesakit yang mempunyai banyak penyakit dan ada pacemaker dan mempunyai ubat cair darah yang dia perlu makan. Jadi kalau kes-kes macam ini, kita sarankan kepada mereka agar mereka mendapatkan vaksin di hospital, bukan di tempat mobile vaccination ataupun di pusat pemberian vaksin. Dengan data dan juga kajian yang telah pun ada sekarang ini, banyak sebenarnya cara yang boleh diatasi untuk mengelakkan daripada mereka mendapat trombosis itu kan, doktor. Perlu pergi ke klinik yang berdekatan saja untuk mendapatkan barang konsultasi sebelum mendapatkan suntikan vaksin. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Luqman Ahmad Shuhaili bersama kita ini untuk berkongsi berkenaan kesan sampingan vaksin atau risiko jangkitan COVID-19 mana anda pilih. Terima kasih sekali lagi, doktor, bersama dengan kami hari ini. Itu dah kami kongsikan berkenaan dengan topik tersebut. Sekiranya anda terlepas untuk menyaksikan ataupun mendapatkan kembali info-info yang kami kupas, yang kami bincangkan sebentar tadi bersama dengan tetamu yang kami bawakan, anda boleh terus saja ke YouTube Berita RTM, cari saja tajuk yang kami paparkan tadi, itu kesan sampingan vaksin atau risiko jangkitan COVID-19, mana satu pilihan anda, dan anda boleh terus saksikan kembali perbincangan kami sebentar tadi.